永恩。 Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru kepada kita semua. 今天晚上我们要看2处的经文。 Hari ini kita akan melihat dua bagian Alkitab. 首先，我们看约翰福音第1章14节， Pertama-tama Yohanes 1 ayat 14. 都是我们很熟悉的经文。 Kedua bagian ini adalah ayat-ayat yang sudah sangat kita kenal. 约翰福音第1章14节， Yohanes 1 ayat 14. 道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。 Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. 第2处的经文是在路加福音第2章， Selanjutnya kita buka Lukas pasal 2, 从11节看到14节。 ayat 11 sampai 14. 路加福音第2章11节到14节。 Lukas 2 ayat 11 sampai 14. 因今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。你们要看见一个婴孩包着布卧在马槽里，那就是记号了。忽然有一大堆天兵同那天使赞美上帝说：在至高之处荣耀归于上帝，在地上平安归于他所喜悦的人。 Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. 各位亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang terkasih, 刚读过的第11节，他说：“因今天在大卫的城里为你们生了救主。 dalam ayat 11 tadi dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat. ”为谁？ Bagi siapa? 为你们， Yaitu bagimu atau bagi 也 Anda. 就是为你和为我而生的。 Yang berarti bahwa Yesus lahir demi Anda dan saya. 这就是我们圣诞节最重要的意义。 Dan inilah makna terpenting dari Natal. 耶稣基督为你而来。 Bahwa Yesus Kristus datang demi Anda. 为什么主耶稣要为你而来呢？ Mengapa Tuhan Yesus mau datang bagi Anda? 因为我们都跌入了罪中。 Karena manusia, semua kita sudah jatuh ke dalam dosa. 所以罗马书第3章23节这样说。 Karena itu Roma 3 ayat 23 berkata, Tolong slide kedua. 因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。 karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 所以耶稣为你为我而诞生了， Karena itu Tuhan Yesus sudah lahir bagi Anda dan bagi saya. 为的是要把你和我在最终拯救出来。 Dan tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita dari dosa. 我们大家都知道，如果一个生意人他倒台了、倒闭了，他最需要的是什么？ Kita tahu kalau misalnya seorang pedagang, dia bangkrut, apa yang paling dia butuhkan? 就是银行的贷款，就是钱，对不对？ Tentunya suatu pinjaman dari bank atau dengan kata lain dia butuh uang. 那么一个生病的人躺在医院里面，他最需要的是什么？ Bagaimana dengan orang yang sakit, mungkin tergeletak di rumah sakit, apa yang paling dibutuhkannya? 就是得着痊愈，对不对？
tentunya dia sangat membutuhkan kesembuhan total, bukan? 那么，如果一个在罪的深海里面的人，他最需要的是什么？ Bagaimana dengan seorang yang sedang berada di dalam lautan dosa? Apa yang paling dibutuhkannya? 他浮沉在那个罪海里面， Dia 他 sedang 最需要什么？ dia sedang terapung-apung di tengah lautan dosa. Apa yang paling dibutuhkannya? 需要一个救生圈把他救上来，对不对？ Dia butuh suatu pelampung keselamatan untuk menyelamatkan dia dari lautan itu, bukan? 现在你和我也沉沦在这个罪海当中， Pada saat ini, Anda dan saya, kita sedang tenggelam di dalam lautan dosa ini. 我们最需要的就是耶稣基督这一个救生圈， Dan yang 把我们救起来。 Dan yang paling kita butuhkan sekarang adalah Yesus Kristus, pelampung keselamatan ini untuk menyelamatkan kita. 我们要从几个方面来看。 Mari kita lihat dari beberapa sisi. 首先，我们要来看上帝，也就是主耶稣创造了天地万物。 Pertama, Allah yang juga Yesus Kristus menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. 在创世纪第1章第1节说：“起初，上帝创造天地。” Kejadian 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 上帝用7天完成了创造的工作。 Allah menggunakan 7 hari untuk menyelesaikan pekerjaan penciptaan. 上帝看一切都是好的， Dan dia melihat bahwa segala yang diciptakannya itu baik. 人类的始祖亚当夏娃在被创造的时候也是美好的。 Nenek moyang manusia, Adam dan Hawa pada saat diciptakan, mereka juga sebenarnya baik. 但很可惜的，亚当夏娃接受了魔鬼的引诱，而跌入罪里面，违背了上帝。 Tapi sayang sekali, mereka jatuh ke dalam godaan iblis dan kemudian mereka melawan Allah. 这个罪就是今天我们所形容的世界，或者是埃及，旧约所谓的埃及。 Sehingga mereka jatuh ke dalam lumpur dosa yang bisa dilambangkan menjadi dunia atau bisa juga di dalam perjanjian lama dilambangkan sebagai Mesir. 从这里开始，人类一步一步的远离上帝。 Sejak saat ini, selangkah demi selangkah manusia mulai menjauhi Tuhan. 但是上帝是慈悲怜悯的主， Tetapi Allah adalah Allah yang penuh belas kasihan. 他不忍心看见人失去了伊甸园以后，无限期的在外流浪。 Dia tidak tega melihat bahwa setelah manusia kehilangan Taman Eden, mereka harus berkelana sampai tidak ada batas waktunya, selama-lamanya di padang belantara. 所以，上帝为人类预备了这救赎的恩典， Sehingga Allah menyediakan anugerah keselamatan bagi manusia. 直到有一天犯罪的人类可以重新的回到上帝的怀抱。 Sehingga suatu hari kelak, manusia yang berdosa boleh kembali pulang ke dalam pelukan Bapa. 这就是救赎的根源 Dan inilah yang 开 menjadi 始。 akar atau permulaan dari keselamatan. 第二，我们要看的是摩西怎样带领以色列人出埃及，也就是出世界的意思。 Kedua, kita akan melihat bagaimana Musa membimbing orang Israel keluar dari Mesir, bisa dikatakan keluar dari dunia ini. 在上帝救赎的计划里面， Di dalam rencana keselamatan Tuhan, 他选用了希伯来这个民族，也就是犹太或者以色列人， Allah memilih suku Ibrani, yaitu suku Yahudi atau orang-orang Israel. 从中上帝就选择了亚伯拉罕， Di antaranya Allah memilih Abraham, 就是以色列人的先祖， yang merupakan nenek moyang orang Israel, 是我们上帝子民的信心之父。 dan juga bapa orang beriman bagi orang-orang percaya saat ini.
当以色列民在埃及地居住了400年左右， Setelah bangsa Israel tinggal di Mesir kira-kira 400 tahun lamanya, 所以出埃及记第1章第8、第9节这样说： Keluaran 1 ayat 8 sampai 9 berkata demikian. 有不认识约瑟的新王起来治理埃及，对他的百姓说：看啊，这以色列民比我们还多，又比我们强盛。 Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. 这个法老就起了压迫、排斥以色列人的心态， Sehingga muncul di dalam hatinya suatu keinginan untuk menindas orang Israel. 用尽种种的方法要把以色列人赶尽杀绝。 Dia menggunakan berbagai macam cara berusaha untuk membasmi orang Israel. 以色列人在这么痛苦的情况里面，向上帝呼求拯救。 Dan orang Israel di dalam kondisi yang begitu menyakitkan ini, mereka berseru kepada Tuhan. 上帝就差派摩西来到他们中间，把他们从埃及带领出来。 Sehingga Allah kemudian mengutus Musa untuk datang ke antara mereka dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat penderitaan. 这就是历史上鼎鼎有名的出埃及。 Dan inilah peristiwa Exodus yang begitu terkenal di dalam sejarah. 弟兄姊妹们， Saudara-saudari sekalian, 埃及给以色列民是欺压、痛苦， yang diberikan Mesir kepada orang Israel adalah penindasan dan kesakitan. 那么世界给上帝的儿女们也是痛苦、欺压，更是永远的灭亡。 Dan apa yang diberikan dunia kepada anak-anak Tuhan juga adalah sakit dan penindasan dan terlebih lagi suatu kematian yang kekal. 当时有摩西到埃及把以色列人拯救出来， Pada saat itu ada Musa yang datang ke Mesir dan menyelamatkan orang Israel. 这是预表耶稣基督，上帝的独生爱子会降生来到我们世间，把我们从罪恶当中拯救出来的意思。 Dan ini menubuatkan Yesus Kristus, anak tunggal Allah yang akan lahir ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari tangan iblis. 那么以色列人离开了埃及以后，他们可以进入迦南美地。 Dan setelah orang Israel meninggalkan tanah Mesir, mereka bisa masuk ke tanah perjanjian Kanaan. 那么我们罪人离开了黑暗的世界以后，就可以进入到上帝爱子光明的国度里。 Dan kita, orang-orang berdosa, setelah meninggalkan kuasa kegelapan, kita bisa masuk ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. 这就是哥罗西书第1章13节告诉我们的。 Inilah yang dikatakan kepada kita di dalam Kolose 1 ayat 13. 他救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里。 Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. 并且让我们成为上帝的儿女。 Dan membuat kita anak-anak Allah. 这是一节非常重要的经文， Ini adalah suatu ayat yang begitu penting 是记载在约翰福音第1章12节的。 yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 12. 所以我们请大家把它记起来，记在脑子里面。 Mari kita menghafalkan ayat-ayat ini. OK 因为约翰福音第1章12节这样说：凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，做上帝的儿女。 Karena di dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. 有一天你到天堂的时候， Suatu hari, pada saat Anda sampai ke surga, 可能上帝要问你，你靠什么
来到这里？ Mungkin ditanya sama Tuhan, bagaimana caranya Anda bisa sampai ke sini? 你凭什么回到上帝的家？ Berdasarkan apa Anda pulang ke rumah Bapa? 我是你的儿女，我是上帝的儿女，所以我回来上帝的家，对不对？ Saya anak Tuhan, karena itu saya pulang ke rumah Tuhan. 不 Ya, 是凭着你的洗礼证呀。 jadi bukan karena ada surat baptis ya. 特别我是什么大牧师替我洗礼，我一定上天堂，不是？ Mungkin ada yang berpikir, wah kalau dibaptis sama pendeta besar, udah pastilah masuk surga. Bukan. 你能够回到上帝的家，因为你是上帝的儿女。 Jikalau kita bisa pulang ke rumah Bapa, kita bisa sampai ke surga, itu karena kita adalah anak-anak Allah. 第三，以色列人和犹太人从巴比伦的归回，这是第二次的出埃及。 Yang ketiga, bangsa Israel atau orang-orang Yahudi yang pulang dari Babel. Ini adalah Exodus yang kedua. 当以色列人、犹太人他们又在犯罪，被上帝放逐到巴比伦去的时候， Bangsa Israel mereka kembali berbuat dosa dan kemudian sebagai hukumannya mereka dibuang ke Babel. 因为他们不要上帝做他们的王， Karena mereka tidak mau Allah menjadi raja mereka. 他们要人替他做王， Mereka mau supaya manusia saja yang jadi raja. 所以有了扫罗、大卫、所罗门。 Sehingga muncullah raja-raja seperti Saul, Daud, dan Salomo. 来到所罗门的儿子罗波安的时候， Dan sampai ke masa anak Salomo Rehabeam, 这个王朝就裂成两个， kerajaan ini pecah menjadi dua. 北方是称为北国以色列，有10个支派支持他； Bagian utara disebut negara utara, didukung oleh 10 suku. 南国称为犹大，只有2个支派支 Negara, 持他们。 negara selatan yang kemudian disebut sebagai Yehuda, didukung hanya oleh 2 suku. 当在主前722年的时候， Pada 722 tahun sebelum Masehi, 这个北国以色列被亚述掳到亚述去，放逐在那边。 kerajaan utara dibuang ke tanah Asyur. 那么在主前587年的时候， Pada 587 sebelum Masehi, 犹大又被以尼布加尼撒掳到巴比伦去。 Yehuda kemudian dibuang ke Babel oleh Raja Nebukadnezar. 在经过了70年以后， Melewati 70 tahun, 上帝的怜悯再次临到以色列，临到犹大， belas kasihan Tuhan kembali kepada bangsa ini, 把他们从巴比伦再召回来。 memanggil mereka keluar dari tanah Babel. 这就是历史上有名的被掳归回。 Dan inilah kembali dari pembuangan yang juga terkenal di dalam sejarah. 我们一般上都称这个是第2次的出埃及， Dan juga bisa disebut sebagai Exodus yang kedua. 意思就是说， Yang 以色列人离开那个痛苦的巴比伦，回到他们的家乡耶路撒冷。 Yang artinya adalah bangsa Israel meninggalkan tanah penderitaan, tanah Babel, dan kembali ke kampung halaman mereka. 他们可以重建家园， Dan mereka bisa membangun kembali keluarga dan negara mereka. 最后就是耶稣基督的诞生。 Yang terakhir, kelahiran Yesus Kristus. 耶稣基督的诞生是把人类从罪恶当中拯救出来， Kelahiran Yesus Kristus menyelamatkan manusia dari dosa. 这才是真正的出埃及、出世界。 Dan inilah Exodus yang sejati, di mana kita keluar dari dunia ini. 刚才约翰福音第1章14节我们读到的，道成了肉身。 Di dalam Yohanes 1 ayat 14 tadi kita sudah membaca bahwa firman telah menjadi manusia. 在这里有4点可以证明道成了肉身，
是为你而成的。 Dan selanjutnya ada 4 poin yang bisa membuktikan bahwa firman yang menjadi manusia itu dilakukan demi Anda dan saya. 第一，圣洁的上帝愿意来到罪人当中。 Yang pertama, Allah yang kudus rela datang ke antara manusia berdosa. 主耶稣虽然成为人， Walaupun Tuhan Yesus dia menjadi manusia, 但是他是没有罪的。 tetapi dia tidak berdosa. 不单相信他的人说他没有罪， Bukan hanya orang yang percaya kepadanya saja yang berkata bahwa Tuhan Yesus tidak berdosa, 就连逼迫他、杀害他的，也说他没有罪。 bahkan orang yang menyiksanya, orang yang mengadukannya juga berkata bahwa Tuhan Yesus tidak berdosa. 我们看路加福音23章第4节， Kita lihat Lukas 23 ayat 4. 就是比拉多说的哦。 Ini perkataan Pilatus. 比拉多就是杀害耶稣的人。 Dan Pilatus adalah orang yang membunuh Tuhan Yesus. 比拉多对祭司长和众人说：“我查不出这人有什么罪来。” Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. 第二个就是出卖主耶稣的犹大， Dan 加略人犹大。 Dan yang kedua adalah Yudas Iskariot, perkataan Yudas Iskariot yang sudah mengkhianati Tuhan Yesus. 在马太福音27章第4节，他自己说的。 Dan di dalam Matius 27 ayat 4 inilah perkataannya sendiri. 马太福音27章第4节，我卖了无辜之人的血是有罪了。他们说，那与我们有什么相干？你自己承担吧。 Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. 主耶稣是完完全全没有瑕疵的， Tuhan Yesus sama sekali tidak bercacat, tidak bercelah. 他怎么能够与有罪的人来往呢？ Bagaimana mungkin dia bisa berhubungan dengan orang-orang berdosa? 甚至这些祭司长、文士们都批评耶稣。 Bahkan orang-orang Farisi, para ahli Taurat mereka mengkritik Tuhan Yesus. 说他不应该和罪人和税吏一同吃饭。 Berkata bahwa Tuhan Yesus, kamu tuh nggak seharusnya makan dengan orang-orang berdosa dan pemungut cukai. 弟兄姊妹们， Saudara- 无罪的耶稣 Saudara-saudari sekalian, Tuhan Yesus yang tidak berdosa, 却诞生在这个卑污、肮脏、污秽的世界， tetapi dia rela lahir di dalam dunia yang begitu kotor ini 为的是来拯救你和我。 demi menyelamatkan Anda dan saya. 第二， Yang kedua, 无所不在的上帝却成了受限制的人。 Allah yang maha ada menjadi manusia yang penuh keterbatasan. 上帝是无所不在的。 Allah itu maha ada. 我们如果升到天上，他在哪里？ Kalau kita naik ke surga, dia di sana. 我们生活在地上，他也在那里。 Kita hidup di dunia ini, kita hidup di bumi ini, dia juga ada di sini. 这一位无所不在的上帝，怎么能够使自己成为一个受限制的人呢？ Allah yang maha ada ini, bagaimana dia menjadi seorang manusia yang begitu dibatasi? 约翰福音16章28节说 Yohanes 16 ayat 28 berkata, 我从父出来，到了世界，我又离开世界，往父那里去。 Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. 上帝的儿子耶稣基督能够限制他自己住在微小的犹太国， Anak Allah, Yesus Kristus, membatasi dirinya sendiri dan tinggal di dalam suatu negara Yahudi yang begitu kecil. 在地上受到了各种各样的限制。 Dan di dalam dunia ini, bayangkan betapa banyak keterbatasan yang harus Tuhan Yesus alami. 他会饥饿， Ya bisa lapar, 他会口渴， ya bisa haus, 他会疲倦， bisa juga capek. 他也不能够
怎么说？没有空间的限制啊，从这里到另外的地方可以随时过去，不能够，它受到了空间的限制。 Dan tentunya juga ada keterbatasan ruang di mana dia tidak bisa pergi kemana saja sesuka dia. 为什么他自己愿意受这个限制呢？ Mengapa dia rela membatasi dirinya seperti ini? 就是要为了把上帝救赎的恩典和天上的福气带给你和我。 Demi membawa anugerah keselamatan dan berkat surgawi ke dalam dunia ini bagi Anda dan saya. 第三， Yang ketiga, 上帝愿意和得罪他的人和好。 Allah rela berdamai dengan orang-orang yang menyakitinya. 人类因为犯罪，所以和上帝成为了仇敌， Karena dosa, manusia menjadi musuh Allah 亏欠了上帝的荣耀。 dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 那么，上帝怎么能够和得罪他的人亲近呢？ Bagaimana mungkin Allah bisa mendekat, bisa dekat dengan orang-orang yang sudah menyakiti dia? 这是一件非常奇妙的事情。 Ini adalah suatu hal yang begitu ajaib. 哥罗西书第1章20节把这个真理清清楚楚的表明出来。 Kolose 1 ayat 20 dengan jelas menyatakan kebenaran ini. 好，既然借着他在十字架上所流的血成就了和平，便借着他叫万有，无论是地上的、天上的，都与自己和好了。 Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. 上帝设立了耶稣基督成为中保， Allah menetapkan Yesus Kristus sebagai perantara, 来到世界代替人类受罪。 datang ke dunia, menggantikan manusia untuk menerima hukuman dosa. 这一位救主耶稣基督的降生，他的诞生，就是成就这个和好使命的第一步。 Dan kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat, itulah langkah pertama di dalam misi keselamatan ini. 怎样和好呢？ Bagaimana caranya kita bisa berdamai? 如果一个非常强大的巨人要和一个软弱的小孩子和好， Kita 应该怎么办呢？ kita bayangkan kalau misalnya ada seorang raksasa yang begitu besar, dia mau berdamai dengan seorang anak kecil yang begitu lemah, begitu rapuh. 首先，这个巨人他要成为小孩子的样式，他的态度、他的心情等等。 Pertama-tama, si raksasa ini dia harus mengetahui hati yang anak kecil ini dan menjadi seperti anak kecil ini. 不是动不动就用拳头，不是。 Dia tidak bisa langsung main tinju 因为这样不能够和好啊。 karena tentunya dia tidak bisa berdamai dengan anak kecil itu kalau dia melakukannya dengan caranya sendiri. 所以他要变成小孩子的样式，才能够和小孩子和好。 Karena itu dia harus menjadi seperti anak kecil dan berdamai supaya bisa berdamai dengan anak kecil itu. 保罗在腓立比书2章第7到第8节说， Paulus di dalam Filipi 2 ayat 7 sampai 8 berkata, 耶稣基督反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。 melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 我记得中国有一位皇帝， Saya ingat di Tiongkok ada seorang raja. 我们知道，现在如果我们大家都认识罗高义总统啊， Ya, kalau misalnya zaman sekarang ya, kita udah tahu, oh Jokowi itu siapa. 因为从电视看得到，从 Karena 报纸上也会看得到。 karena bisa lihat
Pak Jokowi sendiri dari TV atau dari koran. 但是如果过去没有电视、没有报纸的时候，大家都不知道那个皇帝的样式是怎样的。 Tetapi kalau dulu masa di mana belum ada koran, belum ada TV, rakyat biasa tidak kenal siapa itu raja mereka, bagaimana mukanya. 所以这一位皇帝有一天他心里面受到感动，他想要到民间去看看人民的痛苦。 Jadi suatu hari raja ini tergerak hatinya untuk berbaur dengan masyarakat dan melihat penderitaan mereka. 他就穿上他平常人穿的衣服， Karena 他 itu 把他皇帝的袍脱下来，穿上便服，平常人的衣服。 Karena itu dia melepaskan baju kerajaannya dan kemudian memakai baju orang-orang biasa. 不要带随从， Dan 他只自己一个人到民间去。 juga tidak membawa siapa-siapa, tidak membawa pengikut-pengikut dan masuk terjun ke dalam masyarakat seorang diri. 看看他的百姓活得怎么样。 Dia ingin melihat bagaimana sih masyarakatku ini hidup. 最后有人知道来到他们当中的是皇帝， Dan terakhir ada yang kemudian sadar, itu si orang itu raja. 大家都心里面非常的感动。 Dan semua orang yang mengetahui hal itu merasa sangat terharu. 觉得他们的皇帝这样爱他们， Dan mereka merasa bahwa, wah, raja ini benar-benar mengasihi kita. 各位亲爱的弟兄姊妹， Saudara-saudari sekalian, 这一位蛮有权柄能力的耶和华上帝，愿意和软弱无力的人来往。 Allah yang penuh dengan kuasa, dia mau berhubungan dengan manusia yang begitu lemah ini. 这是何等奇妙的事情啊！ Ini adalah suatu keajaiban yang begitu besar. 所以在圣诞节的时候， Karena itu pada masa Natal, 我们就应该谦卑的来到上帝的面前， marilah kita datang ke hadapan Tuhan dengan rendah hati. 思想他怎样为我们成为卑微， Merenungkan bagaimana Allah telah merendahkan dirinya untuk kita. 存心顺服。 Dan dengan hati yang tulus kita taat. 以这一死且死在十字架上。 Seperti Tuhan Yesus yang taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 最后， Terakhir 上帝的儿子要住在信徒的心中。 Terakhir, anak Allah mau rela tinggal di dalam hati orang-orang percaya. 这一位诞生在伯利恒的耶稣， Yesus yang lahir di Bethlehem 原本是创造宇宙万物的主宰， sebenarnya adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. 是不住人手所造的殿的。 Sebenarnya juga dia tidak tinggal di dalam bait yang dibuat oleh tangan manusia. 但是他却愿意借着圣灵住在我们人的心中。 Tetapi dia rela tinggal di dalam hati setiap kita melalui Roh Kudus. 所以保罗觉得这是非常奥妙的事情。 Karena itu Paulus merasa bahwa sungguh ini adalah suatu keajaiban yang begitu besar. 这是我们人类的盼望。 Dan inilah pengharapan manusia. 他在哥罗西书第1章26、27节说 Dan di dalam Kolose 1 ayat 26 sampai 27 dia berkata, 这道理就是历代所隐藏的奥秘，但如今向他的圣徒显明了。神愿意叫他们知道，这奥秘在外邦人中有何等丰盛的荣耀，就是基督在你们心里成了有荣耀的盼望。 yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. 耶稣基督借着圣灵
居住在信徒的心中， Yesus Kristus tinggal di dalam hati orang percaya melalui Roh Kudus. 借着我们信徒的身体，在世上彰显他自己的品行。 Dan melalui kita orang percaya, dia menunjukkan kepribadiannya di dalam dunia ini. 彰显他的道德，这是何等大的奇妙！ Dan dia juga menunjukkan moralitasnya melalui kita, dan ini adalah suatu keajaiban yang begitu besar. 所以我们要让主耶稣活在我们心中。 Karena itu marilah kita biarkan Tuhan Yesus tinggal hidup di dalam hati kita. 借着我们彰显他的荣耀， Biarlah melalui kita Tuhan Yesus bisa menyatakan kemuliaannya. 这样就成就了耶稣基督降生在世上最伟大的目的了。 Menggenapkan tujuan agung Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. 阿门。 Amin. 我们来低头祷告。 Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Kau yang sudah mengutus anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, lahir di tengah-tengah kami manusia, dan menebus dosa-dosa kami, supaya kami dapat berdamai dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, pada malam Natal ini, ketika kami merenungkan Yesus Kristus lahir karena kami, karena setiap kami manusia. Pantaslah kami bersyukur, berterima kasih, menyanyi, memuji nama-Mu ya Tuhan. Berkati GAPI Philadelphia di tempat ini. Berkati gembalanya, berkati majelisnya, penatua maupun majelis dan juga semua jemaat ada di dalam pemeliharaan Tuhan dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pakailah kami menjadi saluran berkat dan mau mengabarkan Injil ini kepada orang-orang yang lain. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berterima kasih dan berdoa. Amin.